Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wa syuhada wal ulama wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi walidina muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa khususan ila musannifu hadzal kitab syai'un illa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad ijtama'an ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fasikil lahumma rabitataha wa addimudduha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa bihabi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka maula wa innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu-ibu, bapa-bapa serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan setelah lama kita berpisah, dan pada malam ini insya-Allah saya mengisi ruang itu Ustaz, katanya Ustaz Ibrahim kita dapat hadir, maka saya diminta untuk mengisi ruang masa antara maghrib dan isyak ini bagi untuk sama-sama kita mendengar tazkirah. Mudah-mudahan ianya akan beri manfaat buat diri kita semua insya-Allah. Ayat yang saya bacakan tadi itu dipetik daripada surah At-Taghabun ayat 14 hingga 15, yang mana pengertiannya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cubaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, dalam ayat ini kita secara jelas telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa janganlah kita ambil matan bulat-bulat tu.
Walaupun dia kata sesungguhnya isteri dan anak-anak akan menjadi musuh bagi kita, sebenarnya kalau bagi orang perempuan, suami pun menjadi musuh juga. Itu jangan salah faham. Bukan musuh maksudnya macam apa? Musuh apabila kita ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan musuh tu maksudnya dia menentang kita macam orang kafir tentang, tidak. Kadang-kadang ada yang kata-kata dia tu macam seolah-olah macam bertentangan dengan jiwa kita dalam hal kebaikan. Contohnya kita nak pergi surau dalam keadaan kita tak sihat, maka dia kata tak payahlah bang, kan? Itu semua kalau kita layan, itu pun kira musuh je tu. Tapi kalau kita ngada-ngada layan, itu satu hal lain. Kadang-kadang kita ni ngada-ngada lebih pada ngada-ngada. Dia cakap sekali je, kalau kita cakap tak apalah pak, tak apalah yang, mudah-mudahan abang mati dalam usaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Kau kita pergilah. Tak, memang cari peluang tak nak pergi. Tak apalah bang, hujan tu bang, tak payah. Ayalah awak dah kata tak payahlah. Itu ngada-ngada namanya. Begitu juga anak-anak. Kadang-kadang anak jugalah antara orang yang menjadi penentang besar kita. Banyak dalam sirah. Begitu. Dan tidak lupakan juga, walaupun dalam ayat ini tidak dinyatakan, maka ibu bapa kita pun kadang-kadang menjadi musuh kita. Kadang-kadang berapa ramai kita kalau baca, berbanyak kisah yang kita baca apabila seorang anak tu mula menjinak-jinakkan diri dengan agama, hidup cara beragama, mula pakai purda, mula pakai tudung labu, macam-macam mak bapak dia kata. Dululah, sekarang insya-Allah tak ada masalah. Itulah alhamdulillah dengan adanya Covid, ramai orang bernikah. Kan? Tak jangan kata perempuan, laki-laki pun bernikah. Semua tutup muka. Jadi ada setengah orang perempuan dia cari peluang, masa inilah dia nak belajar nikah. Tempat saya banyak gitu. Malah ada kalangan sahabat-sahabat seperjuangan saya pun begitu. Dia ambil peluang. Bila kita tengok Covid saja, sekali tiba-tiba dia datang, dah bernikah. Baguslah. Teruskan. Hari ni pula katanya Covid dah berapa orang? Naik lagi ke? Dah 600. Standby. Standby. Kalau dulu masa gelombang pertama kita duk nyalakan warga asing. Sekarang yang ramainya warga asing ke warga tempatan. Jadi tuan-tuan yang mata Allah sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak tuan-tuan untuk kita menelusuri sirah. Mudah-mudahan ianya akan beri pengajaran buat diri kita. Dan insya-Allah pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sirah tentang seorang anak muda. Seorang anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Tapi sebelum kita teruskan, kita kenalan dulu dengan Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini merupakan seorang anak muda yang tampan, yang kaya, bajunya baju yang mahal-mahal, wangian dia adalah wangian yang mahal-mahal, dan dia juga seorang yang bijak. Dan kemana dia pergi menjadi perhatian orang-orang Quraisy, baik yang laki-laki apatah lagi yang perempuan-perempuan. Punya handsome-nya Mus'ab. Pendek kata, kemana dia pergi kalau ada perhimpunan tak ada Mus'ab ni, tak show, tak seronok. Perhimpunan itu akan lebih macam kita kadang-kadang lah dekat kampung kita, kalau ada seorang ni tak ada tu macam rasa kurang aja. Contohnya begitu kan. Pak Imam ni kalau tak ada macam tak syok lah. Tapi kalau Pak Imam ada ke tak ada sama je, something wrong tu. Itu kita kena faham. Jadi Mus'ab ni dia tak campur orang-orang muda. Walaupun dia ni menjadi kegilaan dan apa orang kata macam idola orang muda, tapi dia suka bercampur dengan orang-orang tua. Sebab itu kita ni sebagai gambaran, orang muda kalau bercampur dengan orang tua, perangainya pun macam orang tua. Jadi orang tua kalau bercampur dengan orang muda, perangainya macam orang muda. Kalau orang muda bercampur dengan orang tua, dia akan cepat matang. Kalau orang tua sikit-sikit campurnya dengan anak-anak muda semua, dia akan tak sedar diri. Itu yang apa anak muda buat. Dia buat anak muda berkaraoke, dia pun berkaraoke. Pernah nampak kan? Kadang-kadang dekat restoran sedih, kita tengah makan dengan rumah orang tua-tua menyanyi dekat gerak. Kalau sedap tak apa, masalahnya tak sedap.
Balik-balik lagu tu. Orang tua tu lagu apa? Pok ye. Apa lagi? Pakai baju kancing lah suasa. Pohon meranti, apa lagu benda semua tu. Lagu-lagu lama kan. Tapi cuba sekali orang tua tu dia nak ambil mikrofon nyanyi. Bila Israel terpinga-pinga tak orang. Kadang-kadang sedih dekat maghrib tu pun ada. Sebab tu kita kena ingat, anak muda sikap nak matang cepat, campur orang tua. Itu dia. Beginilah perangai Mus'ab. Mus'ab ni hidupnya memang mewah. Memang mewah. Dan Mus'ab ni di antara mak bapak dia paling takut siapa? Mak dia. Mak dia nama Khunas binti Malik. Dia cukup takut dengan mak dia. Mak dia kalau kata hitam, hitam lah. Macam orang rumah kita lah. Dia tak garam. Tapi kalau dia kata tu lah. Kan? Dia tak marah pun. Tapi kita faham. Gerak badan dia, gerak mata dia cukup lah. Kadang-kadang kita nak keluar negara ni bang, dia kata awak ni mata dah melirik je. Kita nak keluar pun serba salah dia buatnya. Tapi itu tak salah sebenarnya. Begitu juga Mus'ab ni, dia cukup takut dengan mak dia. Lantaran sikap Mus'ab suka bercampur dengan orang-orang tua, orang-orang pemimpin Mekah, maka banyak berita-berita yang terkini dia tahu. Berita-berita yang lebih orang kata menjurus kepada hal isu semasa. Kita nak kalau boleh anak muda kita begitu, peka dengan isu semasa. Anak muda sekarang dia tak tahu isu semasa. Kebanyakannya minta mak cakaplah, cuba tuan-tuan balik, ada anak 18 tahun ke 19 tahun, tanya dia, apa isu hari ni? Isu hari ni apa dia? Yang dah tahu silap-silap pertandingan bola sepak, kalau ada lah. Isu hari ni apa? Bagi lagi sini, hari ni siapa ngadap siapa kalau dia tak tahu juga, tandanya memang dia tak ambil isu semasa lah. Dan kita kena ingat, Imam Al-Ghazali rahimahullah ada kata, kalau kamu nak tahu tentang masa depan agama dan kalau jika kamu nak tahu macam mana keadaan agamamu di masa depan, perhatikanlah generasi mudanya sekarang. Kalau generasi mudanya macam tu, yang baju hijau tu, pakai kopiah tongkat dagu tu, insya-Allah. Tapi kalau macam yang dekat tepi jalan tu, habislah. Tu dia. Lepas tu kita kena ajar anak kita. Mungkin anak kita dah terlajak, dah terlepas, susah kita nak ajar cucu kita. Jinakkan dia dengan masjid, jinakkan dia dengan ilmu, jinakkan dia dengan Islam. Itu dia. Tuan-tuan yang mengetahui sekalian. Baik. Dalam dia bercampur dengan orang tu, dengar ada kisah, ada seorang hamba Allah ini, dia mengatakan bahawa diri dia ni adalah pesuruh Allah. Orangnya namanya Muhammad bin Muhammad Al-Amin, gelaran pada Rasulullah satu ketika dulu. Orang kafir yang bagi gelaran, bukan Rasulullah yang bagi gelaran, orang kafir yang bagi dia gelaran Muhammad Al-Amin. Macam mana timbul cerita Al-Amin tu? Ingat lagi tak? Tentang peristiwa peletakan batu Hajar Al-Aswad. Nak tahu lebih lanjut, carilah sendiri. Sebab malam ni kita nak tumpukan pada cerita Mus'ab saja. Jadi Mus'ab ni seorang pemuda yang cerdik, yang berpanjang akalnya, yang panjang fikirannya, maka dia mesti rasa lain macam. Itu juga untuk peringatan untuk anak muda. Menjadi anak muda, otak mesti cerdik. Jangan otak kosong. Benda kecil-kecil je yang kau jadi isu. Rebut makwa, sampai bergaduh-gaduh. Ceritanya tak dapat, kata nak belanja makan KFC, rupanya tak, bertumbuknya anak orang. Masuk video, dah ambil video, masuk pula dalam itu punya lebangang. Aku cakap, kan sengaja cik penyakit namanya tu. Tu dia budak-budak sekarang. Nak cakap cerdik, macam cerdik. Nak cakap bodoh, takut kecil hati. Tu dia pula. Patutnya tak boleh lah begitu. Kecil-kecil punya hal setakat tak makan KFC, ilaha illallah. Itu pun nak sampai gaduh-gaduh tumbuk anak orang saya masuk hospital.
rebutkan makwa pun begitu juga. Tengok yang perempuan pula bergaduh, perempuan main tarik rambut, rebut makwa. La ilaha illallah, cakap sudahnya tak, bukan dengan dia pun kau kahwin. Muslim ni tak, bila dengar dia kata kenapa orang-orang tua Quraisy ni takut sangat, bukan marah. Perbincangan orang-orang tua, pemimpin-pemimpin kaum Quraisy tu lebih pada takut, bukan marah. Kenapa takut sangat dengan Muhammad Al-Amin? Maka dengan sebab itu dia mula mencari. Sebab itu kalau kita tengok sejarah perkembangan agama Islam, banyak orang-orang yang bukan beragama Islam yang sudahnya masuk Islam terdiri daripada orang-orang yang cerdik pandai, orang yang mengkaji, saintis, jeneral tentera. Tuan-tuan, tidak ada dalam satu agama lain yang meletakkan syarat nak berperang mesti begini. Islam saja. Dalam Islam nak perang, orang tua tak boleh kena bunuh, tak boleh dicuit, anak-anak tak boleh dicuit, binatang ternakan tak boleh dibunuh, pokok tak boleh ditebang, nampak? Perigi tak boleh dimusnahkan, kebun-kebun tanaman tak boleh dimusnahkan. Ada kata kamu berlawan dengan musuh, ada kata musuh dah mengaku kalah, kamu taklah lepaskan dia. Musuh tu lagi masuk dalam rumah, kamu tak boleh usik dia. Macam tu punya syarat. Senang ke susah? Susah. Maka bila dikaji begitu rupa, begitu dalam, banyak jeneral-jeneral tentera Amerika Syarikat ada yang masuk Islam. Dia kata tidak ada agama yang macam ni sekali jaga, tak nak usik orang awam. Oh, sekarang perang nak bunuhnya seorang, disyaki pengganas, habis satu bandar kata dia buatnya. Orang tu pun dah mati atau tidak tak tahu. Begitu. Konon-konon nak cari senjata pemusnah, habis satu bandar, tak jumpa pun. Apa yang kau tak buat sekarang? Tapi dalam Islam tak begitu. Kalau peperangan cari Islam begitu cara. Orang tawanan tidak diperlakukan sebarangan. Kena dibagi makan kena dijaga kebajikannya, kena dibagi makan secukupnya. Sebab itulah tawan British, nampak orang cerdik, perempuan Yvonne Ridley sudahnya masuk Islam. Macam mana Taliban jaga dia? Dia kata orang dia pun tak jaga dia macam ni. Mula-mula dia masuk penjara, dia kata dia yang memang habis, dia kata. Tak apalah dia kena orang Taliban buat ni, dia kata. Sekali rupanya dia masuk dalam, dia marah orang Taliban. Orang Taliban keluar, tak cuit pun dia, bagi dia makan, bagi dia pakaian, air semua dia makan minum dijaga, hingga dia terpesona dengan Islam. Nampak? Sudahnya dia masuk Islam, dia pula yang memilih Islam kat mata dunia. Begitu juga orang pelukis kartun yang melukis tentang karikatur Rasulullah. Dia tengok macam mana orang Islam satu dunia bersatu menentang, kenapa engkau gambarkan Nabi kami sebegitu rupa, sedangkan dekat di budaya Eropah, budaya Barat, budaya Amerika, filem pun boleh buat main-mainkan Tuhan. Kita orang Islam macam tu sekali. Sudahnya bila dikaji, sudahnya dia pula masuk Islam. Begitu juga ahli saintis, cipta teropong Hubble, kaji tentang bima sakti. Dia tengok bima sakti, macam bunga ros. Sekali dia cek dalam Quran ada sebut. Kalau Wardah dalam surah apa saya lupa, surah Al-Mulk ke salah saya, Ar-Rahman ke Al-Mulk, saya lupa. Menggambarkan dunia ini ibarat bunga ros. Teori Big Bang. Dia kata dalam Islam sebut. Begitu juga pakar-pakar, doktor-doktor yang berkaji tentang sakit puan. Rupanya dalam Quran dah beritahu lah, dalam 90 hari macam mana keadaan janin, 90 hari macam mana, 90 hari lagi macam mana. Kemudian dia kata kenapa dalam Quran dikatakan daripada sekutu darah jadi sekutu daging, alaqah dia panggil. Alaqah tu bahasa Arab ialah, dalam pengertian bahasa Melayunya ialah ulat beruncas. Kenapa dia kata janin dalam perut tu ulat beruncas? Rupanya betul, janin manusia ni, benih manusia dalam perut masa baru-baru, bentuk dia sebiji macam ulat beruncas. Nampak? Dalam Quran dah sebut, dia kaji. Kita pula orang Islam tak nak kaji Quran. Kita kaji benda-benda yang kita nak kaji. Kenapa dalam Islam orang berzina kena hukum 100 sebat, kalau dah kahwin kena direjam sampai mati.
Kita pula ajar untuk mengelakkan berlakunya anak luar nikah, maka hendaklah kita edarkan kondom. Itu bodoh ke pandai tu? Baik. Begini juga dengan Mus'ab. Dia tengok orang pemimpin kafir Quraisy ni lebih pada takut, bukan marah. Maka dia mula mencari. Dia bertanya. Rupanya dapat tahu orang Islam membuat perjumpaan secara sulit di Bukit Safa, di rumah. Awal-awalnya Rasulullah buat di rumah siapa? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dalam bentuk usrah. Tu yang kita nak beritahu kita. Dasar langkah pertama dalam nak memahamkan agama ni mesti bermula dengan usrah. Bukan sekadar duduk kuliah kat masjid. Usrah. Daripada usrah kita bawa ke masjid. Dalam usrah ni macam-macam kita tarbiyah. Kita diajar untuk cara buat kerja untuk agama. Sebab itu kalau kita duduk kat masjid rumah kuliah, senang tuan-tuan. Balik habis. Dalam usrah ni kita diajar cara bekerja untuk agama. Baik, dipendekkan cerita lagi. Mus'ab pergi cari, jumpa. Sekali Mus'ab pun duduk dalam keadaan senyap-senyap, mendengar apa yang Rasulullah sampaikan. Tiba-tiba dia dengar, apa yang Nabi Muhammad sampaikan ni benda yang baik, benda yang cukup mulia, cantik, tak ada masalah, tak menyusahkan orang. Islam itu satu benda yang mudah. Apa sebab orang takut sangat ni? Dia dah mula berfikir, dia dah mula bertanya, Islam ni agama yang paling mudah dalam dunia adalah agama Islam. Dalam Islam, agama Islam dia mendatangkan permasalahan dan didatangkan cara penyelesaian. Macam mana nak elakkan orang mencuri? Dia katakan potong tangan lah. Bukan kesiankan orang mencuri. Kita nak mengelakkan. Kalau kita kesian pada orang yang mencuri itu, habislah. Dia bukan cerita orang mencuri itu. Yang mencuri itu pun ada syaratnya. Bukan main sembarang. Curi susu pekat 1 tin kena penjara 2 tahun. Mana sabar? Tak mana sabar. Takkan orang ada duit, takkan orang ada duit makan boleh nak curi susu tin. Kalau tak salah saya, nilai dia lebih kurang dalam, kalau curi yang dikatakan dah mula dalam hukum dalam undang-undang Islam tu boleh diambil tindakan, dia tak lebih RM100. Kalau curi RM100. Itu pun ada syarat. Memang orang tu minat mencuri. Kalau dia mencuri dalam keadaan terdesak, cerita lain. Tu kita kena ingat. Sampai macam tu sekali memang sesuai. Dalam Islam satu-satunya dalam agama yang mengatakan bumi dan manusia. Sebab kenapa Allah kata lihatlah awan, lihatlah matahari, lihatlah bulan, lihatlah bintang, lihatlah pokok-pokok, lihatlah pada diri manusia. Kenapa? Sebab kita ni semua ni Allah dah susun. Allah dah susun, semua saling berkait, semua dah ada dalam Quran. Jadi kalau orang mengkaji Al-Quran, memang dia tak boleh kata, tak boleh cakap apa, tak boleh nak cakap apa. Memang betul. Sebab itu ramai orang bijak pandai masuk Quran, masuk Islam. Begitu juga dengan Mus'ab. Akhirnya Mus'ab terpesona dengan Islam, maka dia pun mengucap syahadat. Bila dia mengucap syahadat, dia punya seronok, dia punya bersemangat tu, sampai Rasulullah datang kat dia, Rasulullah pegang badan dia. Mus'ab, sabar. Rasulullah usap dada dia. Mus'ab bila kena Rasulullah usap dengan tangan tu, sejuk hati dia. Pun begitu, dia masih lagi dalam keadaan sembunyi-sembunyi pergi rumah Arqam Al-Abi Al-Arqam. Tapi lama kelamaan, sebab ramai mata-mata kat Mekah, mak dia tahu. Orang kalau antaranya yang tahu ialah Osman bin Talha, maka dia adukanlah pada orang pemimpin Quraisy. Jadi kalau orang ada perangai begitu, perangai ni orang kafir. Tengok orang tu buat benda, ngadu orang. Tengok ni, sikit ngadu orang. Kalau benda baik tak apa. Kalau dia cerita dalam keadaan baik tak apa. Dia cerita dalam keadaan suruh orang marah dia. Dia cari salah. Kalau kita kata, kalau bahasa kasarnya, perangai anak Fir'aun. Orang kalau suka ngadu-ngadu kesalahan orang ni, perangai anak Fir'aun ni. Itu kita kena ingat. Itu dia. Maka Osman bin Talha ni pun, dia ngadu dengan siapa? Dia ngadulah dengan manusia yang paling Mus'ab takut. Siapa? Khunas, maknya Mus'ab. Maknya Mus'ab ni tuan-tuan, dia punya garang lah. Pembantu-pembantu dia pun takut. Jadi mak Mus'ab buat macam mana? Mak Mus'ab panggil Mus'ab, betul ke kau masuk Islam?
Bila Mus'ab, orang dah masuk dengan hidayah Allah, dia tak takut manusia. Ya ibu, ya ibunda, saya dah masuk Islam. Mak Mus'ab nak angkat tangan nak pukul Mus'ab ni, tiba-tiba sebab sayang tak jadi nak pukul. Tu seorang anak dia, tapi dia penjaranya Mus'ab. Macam-macam dia buat. Mulai pada hari itu tidak ada baju cantik, tidak ada makan mewah-mewah, tidak ada allowance, duit tak ada. Bukankah pernah berlaku pada orang-orang kita sekian masa dulu, apabila anak-anak mula berjinak dengan golongan-golongan agama, mak bapak tarik ni sikit. Oh, dah berjinak dengan agama dah suka sangat suka sangat dengan agama, suka sangat dengan sunnah dia kurangkan sikit. Perangai mak Mus'ab ni. Perangai mak Mus'ab, perempuan dah, sebab orang perempuan kan mak Mus'ab kena anak belajar dekat Azhar, kahwin. Mak bapak kata jangan kahwin dulu, belajar dulu dekat Azhar tuan-tuan, anak perempuan. Kalau dikahwinkan bagus, ada orang jaga. Oh dah kahwin, cakap orang tu tak nak dengar, suruh laki kau tanggung kau, terus tak bagi duit makan tu. Ada berlaku sampai suaminya mak bapak suami tak ada masalah lah, suaminya terpaksa bekerja jual sate. Saya tahu lah siapa orangnya. Terpaksa bekerja jual sate nak nampung isteri, nak nampung dia, belanja dia dan isteri dia. Mak bapak dia kata apa? Engkau dah kahwin, cakap orang tak dengar, engkau cari duit sendiri. Sampai macam tu dia cakap. Patutnya kita jangan macam tu. Kita kena ingat anak perempuan kita berada di luar negeri, siapa nak jaga kebajikan dia, keselamatan dia. So cara terbaik nikahlah. Itu kita kena faham. Kalau kita faham tak apa, kita tak semata-mata nak suruh anak kita ikut cakap kita. Itu tak boleh. Akhir sekali dah dipukul, dah diikat, dah dirantai, tak boleh bercampur dengan orang. Kemudian apa lagi? Akhir sekali apa mak Mus'ab cakap buat? Mus'ab, kalau anak dia tidak mau kembali kepada agama nenek moyang kita, ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum, ibu tidak akan mandi, ibu tak akan duduk dalam rumah, biar ibu mati dekat laman. Sampai macam tu. Mila, kalau kau tak dengar cakap aku suruh masuk you, bukan belajar mondok. Aku tak ngaku kau anak aku. Macam perangai mak Unas kan. Tapi ada tak kat sini ni? Tak ada. Kita kalau boleh anak-anak belajar agama, kita support. Bila anak belajar tahfiz, kau nak belajar tahfiz ni kau nak makan apa? Dulu kan berlaku tuan-tuan, depan mata saya, anaknya nak masuk tahfiz, maknya bapak cakap, kau masuk tahfiz kau nak makan apa? Sebab tahfiz, yelah orang kan lebih bangga dengan SPM anak-anak kan. Masuk you, sudahnya banyak dekat Serenti budak-budak you. Budak-budak pondok tak ada pula masuk Serenti you tengok. Orang-orang belajar pondok madrasah ni tuan, memanglah dia taklah kelulusan dunia dia tinggi, tapi dekat pondok madrasah ni dia ajar ilmu, dia ditanam kepada diri anak-anak. Bila kamu belajar ilmu Allah akan jaga kamu. Adalah cara Allah bagi rezeki tu macam mana. Ada yang kerja kerja bawa beg sekolah, ada yang kerja jual cendol. Tuan, jauh cendol bismillah, jauh pergi. Tuan-tuan ada apa produk yang jual kat kedai? Orang kerja kahwin pun tempat cendol bismillah. Aku tengok je bismillah, aku dah kenal dah siapa punya ni. Ya, begitu. Itu agama ajar begitu. Kita ajar anak kita, masuk you, nanti dapat kerja senang. Salah tak? Salah. Bukan begitu caranya. Cari ilmu. Ilmu tidak menjamin pekerjaan, tapi ilmu menjamin apa? Kamu tahu kamu akan jadi manusia yang tahu beza baik dan buruk, dan kamu pilih yang baik. Yang baik ni macam-macam lah cara dia. Tu dia. Baik, begitu juga dengan Mak Unas. Bila Mak Unas dah cakap gitu, Mak Unas pula, Mak Mus'ab. Bila Mak Mus'ab cakap macam itu dengan Mus'ab, apa dia Mus'ab tuan-tuan? Ibu. Kalau ibu mempunyai 100 nyawa pun, tiap-tiap hari hilang 1 nyawa,
Esok hilang satu nyawa. Esok hilang satu nyawa. Semata-mata ibu suruh saya keluar dan tinggalkan agama Muhammad, saya tidak akan sekali-kali tinggalkan agama Muhammad. Macam sekali kuat anak dia. Kuat jati diri anak dia. Ini kita, anak-anak kita macam mana? Tuan-tuan, berlaku pada diri saya di Taman Perling. Seorang India memeluk agama Islam. Duduk di blok sebelah. Dulu saya duduk Taman Perling, Jalan Pekaka 3. Saya blok J, dia blok D. Bila dia masuk saja Islam, abang-abang datang pukul, pantai, pelangkung dia. Orang India kalau mengaruk dia macam, tuan-tuan, kalau macam mana tengok macam filem, tu dia luar. Dey, parang-parang, dey. Macam lebih kurang tu. Lebih kurang. Ya, kita yang orang jiran-jiran ni nak buat macam mana dengan parang, dengan batang besi semua tu. Dia pelangkung budak tu lembik. Ya. Tapi sayang, budak tu akhirnya mati bunuh diri. Allah. Dah kahwin. Sebab tu bila saya pindah ke Muar, saya kata pada sahabat-sahabat saya dekat sana, aku tak bimbangkan korang, aku bimbang budak ni. Kenapa Ustaz? Korang dengan budak ni pun macam korang yang bermasuk Islam. Korang kurang jaga. Aku bimbang budak tu. Kenapa saya sedih sangat? Sebab dia Islam kali pertama dengan di tangan saya, baru kita buat kerja bab agama. Itu yang kita sedih. Sebab agama kurang. Hidayah dah dapat tapi tak jaga. Kenapa tak jaga? Tak mencari. Kenapa tak mencari? Suasana masyarakat tidak membangkitkan rasa nak mencari ilmu. Masyarakat suka duduk malam Jumaat baca Yasin. Pengisian ilmu tak ada. Minta maaf cakap, pengisian ilmu tak ada. Sebab tu saya kata, kadang-kadang saya cakap dengan kawan-kawan saya, alang-alang kau buat baca Yasinan tu, apalah salah kau masukkan sikit ilmu. Bukan mesti lama-lama. Lepas tahlil, sementara tuan rumah nak hidangkan makanan, kau tazkirahlah kematian sikit. Berilah tahu, iza mata ibnu Adam fanqata amalu illa bisalas. Sadaqatun au jariyah ilmun yantafu bi waladun salihun yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, tinggal semua perkara melain 3, maka hendaklah kita berusaha agar anak-anak kita jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan dia akan doakan kita. Peringatan ni untuk orang hidup. Ilmu tak? Ilmu lah, lepaslah syarat wajib. Perlu lama ke? Perlu setengah jam ke? Tak perlu, lebih kurang 10-15 minit je. Tapi sebab apa? Tengah-tengah Yasin tu lah bau kari ayam. Sekali angkat-angkat dah kari ayam lain, asam pedas mayong lain, ikan masin bulu ayam lain, lemak nangka lain. Orang cakap dia lebih nampak makan. Itu masalahnya. Baik, bila Khunas dengar anak dia cakap macam itu, dia tahulah Mus'ab ni dah bulat tekad dia. Dia tak kira apa-apa lagi dah. Dia dah tak boleh kiri toleh kanan. Dia dah nampak Islam. Maka mengalahlah Mak Unas. Tak boleh cakap apa lah. Tak boleh nak cakap apa. Jadi Khunas, Mus'ab ni tuan-tuan, didikan direct daripada tangan Rasulullah SAW. Bila berlakunya Bai'atul Aqabah yang pertama, 12 orang daripada Yathrib yang selepas itu selepas hijrah dikenali dengan nama Madinah, datang ke Mekah, berbai'ah, janji setia dengan Rasulullah. Apabila mereka balik ke Madinah, Rasulullah kirim Mus'ab sebagai dutanya yang pertama ke Madinah, ke Yathrib, nak ajar orang-orang Yathrib tentang Islam. Maka Mus'ab pergi. Orang muda, bukan tak ada orang tua, bukan tak ada Sayyidina Abu Bakar, bukan tak ada Sayyidina Umar, Osman, Ali, tak ada. Tapi Rasulullah kirim Mus'ab, nak menunjukkan bab ilmu tak kira umur. Kalau orang tu muda tapi berilmu, lebih baik daripada orang tua yang kurang berilmu. So siapa nak jadi imam? Kalau orang muda bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Mana tuan-tuan nak dengar orang tua yang baca Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mesti cakap sedap bacaan kan. Tak kira muda, tak kira, tapi imam tadi baca sedap. Imam baca sedap, tak ada masalah. Itu dia. So tak ada sahabat yang mempertikaikan, ya Rasulullah, dia tu kan budak, kenapa engkau hantar dia? Dia tu kan orang muda, hantarlah kami. Tak ada. Semua sahabat yakin pada kepimpinan Rasulullah SAW, walaupun mereka kadang-kadang ada rasa tak puas hati. Kita macam tu jugalah. Walaupun kita tak puas hati dengan pengurusi masjid ni surau, tapi dia lah pengurusi. Sini ada pengurusi surau, dia lah pengurusi. Kalau cakap pengurusi kau tak dengar, kau cakap siapa kau tak dengar? Yang kau pergi lantik dia jadi pengurusi, siapa suruh? Bila dia bagi kerja semua kau tolak. Dia kata, wah, kita nak seminggu sekali nak ziarah rumah-rumah ke Pait Raja ni, Pait Raja Darat ni. Kita nak ketuk pintu, nak ajak apa anak-anak muda atau ajak yang tak pergi datang ke masjid ni datang ke surau untuk kuliah, datang. Buatlah. Itu gunanya pengurusi. Bukan pengurusi show je jawatan. Jawatannya orang tahu bila? Setahun sebulan sekali ketika mesyuarat AJK surau. Fungsi dia tu. Bila awak dah lantik dia sebagai pengurusi, maka wajib ikut cakap dia. Selagi mana dia tak ajak, dia tak cakap bukan-bukan. Kita nak buat konsert dangdut dekat pekarangan surau, nak mampus. Itu kalau kau ikut, memang kau pun sama tak ikut. Kalau dia buat benda baik, sokong, sama-sama bantu. Begitu juga baik muslimat. Macam mana kita nak ramaikan muslimat? Kita kena buatkan satu ruang yang sesuai dengan muslimat. Kalau dulu kita share bangku kawasan ni, sekarang muslimat kat belakang, bilik aircon. Itu pun macam tak cukup kata. Kita boleh semayang penjarakan, muslimat macam tak boleh pula. Kena besarkan lagi. Besarkan lagi. Gitu contohnya. Begitu. Ikut arahan pimpinan. Itu kena ingat. Baik. Maka Mus'ab pun pergi ke Madinah. Tak lama selepas itu, Bai'atul Aqabah yang kedua, rombongan kedua datang. Dah daripada 12 orang, dimaklumkan lebih kurang hasil tarbiyah, hasil dakwah Mus'ab di Madinah dan meningkat berpuluh-puluh orang. Nampak? Berjaya tak berjaya, Mus'ab mentarbiyah. Mus'ab punya usaha Mus'ab. Macam mana nak menunjukkan pilihan Rasulullah tu tidak salah. Tidak salah. Itu kita kena ingat. Jadi tuan-tuan, dipendekkan cerita, Rasulullah pun berhijrahlah ke Madinah. Terhenti setakat tu cerita Mus'ab. Disambung ketika perang Uhud. Terus kita pergi ke perang Uhud. Di sini yang ada cerita sebenarnya, perang Uhud. Perang Uhud berlaku selepas peperangan Badar. Mus'ab apabila dengar peperangan tentang panggilan jihad, maka dia antara orang yang awal menawarkan diri. Dia nak jadi pembawa bendera. Tuan-tuan, zaman dulu kalau pembawa bendera, biasanya dialah antara orang yang mati dulu. Kenapa? Musuh akan berusaha untuk menjatuhkan bendera tu. Sebab tu kita bendera tak boleh buat main-main. Orang kita bendera buat baju kurung, memang tak boleh. Tak boleh. Bendera buat songkok. Bendera apa? Ada satu ketika tu saya nampak ada dalam Facebook, orang tu pengendip, tuala dia sarung, dia dengan kain bendera. Tak boleh. Dalam Islam tu sendiri bendera tu memainkan peranan yang penting. Sebab itu sahabat-sahabat, kalau kita baca dalam sejarah, bila bendera jatuh, sahabat lain sambut, pegang bendera tu, tak nak bagi bendera tu jatuh. Bukan tengok aja, bendera tu jatuh. Bukan tengok je, dia sambut. Begitulah kita hendaknya. Bila orang pasang bendera tu balik, jangan diam. Ustaz, dia macam ni Ustaz penyayat ni. Pergi tanya, kenapa kau pasang bendera tu balik? Sorry lah, awak lupa sekarang mana? Betul kan sekarang ke? Ini tak. Dia sibuk ambil gambar, tap masuk Facebook. Tak selesai masalah. Nampak baik-baik, ambil gambar. Lepas tu suruh korang, kau tengok aku buat ambil gambar aku. Pergi ketuk. Bendera tu betul kan? Tak ada. Aku bakar bangunan ni. Barang weh. Kalau dia panggil polis pun kata, polis tak marah kita, siapa suruh pasang bendera tu balik? Tu dia. Tapi masalahnya kalau kat sekolah yang terbalik tu, sekolah-sekolah dia je.
Pelik ni. Macam sengaja. Okey, kita berhenti saja. Cerita dia tak banyak, insyaAllah. Sikit je. Baik. Kita terus pergi pada peperangan Uhud. Ketika berlaku peperangan Uhud, ketika itu umur Mus'ab 40 tahun. Mus'ab memeluk agama Islam ketika umurnya 29 tahun. Dia membawa bendera perang tentera Islam. Dia antara orang yang membawa bendera perang tentera Islam. Jadi nak ceritakannya, apabila peperangan Uhud berlaku, pada peringkat awalnya tentera Islam menang. Tentera Islam menang. Lari tentera kafir Quraisy yang dipimpin oleh panglima agungnya iaitu Khalid bin Al-Walid. Tapi bahannya tentera pemanahnya mengingkari perintah Rasulullah, sebab dia tengok sahabat-sahabatnya mula berkejaran mengambil harta rampasan perang, dia hingga terlupa bahawa dia kata nanti kan dia orang tak dapat. Maka dia pun turun. Dia turun, tapi tak semua, ada beberapa orang sahabat yang tinggal. Maka mereka turun ke bawah. Ketika mereka turun, itulah tentera kafir Quraisy nampak, oh tu tempat strategik. Nak beritahu kita tuan-tuan, Rasulullah ni adalah pakar strategi, pakar peperangan.
Lepas tu Rasulullah letak tu ada sebab. Nak ceritakan peperangan Uhud ni, orang Islam bersama dengan Rasulullah. Bersama dengan Rasulullah. Bila bersama dengan Rasulullah, kalau peperangan Uhud kalau peperangan Badar 313 menentang dengan 1000 orang, kita boleh menang. Setakat Uhud dah mula. Sebab apa? Kita bersama-sama dengan Rasulullah, bukan dengan Allah. Kita bersama-sama dengan Rasulullah. Kalau siapa bersama dengan Rasulullah, kita akan kalah. Dan sebab besarnya ialah ketika itu pergantungan tentera Islam lebih pada Rasulullah, bukan kepada Allah SWT. Menunjukkan bahawa apa saja yang kita buat, pergantungan kita mesti dengan Allah SWT. Tetapi yang paling utama apabila mereka mengingkari perintah ketua tentera dia, ketuanya. Nak beritahu pada kita, jangan ingkar arahan ketua. Hebat mana pun ketua tu, kalau kita tak dengar cakap dia, habis kita. Jadi dalam peperangan itu, apabila tentera Quraisy dapat menawan tempat tu, kawasan tu, dipendekkan cerita macam-macam lah berlaku kat atas tu, maka berteriakanlah, Muhammad telah mati. Orang Yahudi cerit, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Maka sahabat-sahabat yang tahu Nabi Muhammad dengar macam tu, Nabi Muhammad pun bangun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Sungguhnya Muhammad itu adalah seorang rasul yang telah didatangi sebelumnya dengan rasul-rasul yang lain. Menunjuk bila nak tunjuk kepada tentera Islam, berperang bukan kerana aku, kerana Allah. Jadi sahabat-sahabat Nabi pun kejut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu dah tanam antaranya ialah Mus'ab. Mus'ab bila dengar macam tu, Mus'ab nak bagi naik semangat tentera Islam, dia jerit kalimah tu berulang-ulang kali. Dia jerit, dia laungkan kalimah tu berulang-ulang. Tentera kafir Quraisy marah betul dengan dia. Dan pada masa sama Mus'ab berperang ni macam satu apa kalau bahasa askar, satu pelatun seorang tu dia punya serang tu macam satu pelatun. Takut tentera kafir Quraisy. Sebab orang Islam berperang tak nak balik, dia nak mati. Lepas tu orang kafir cukup takut. Sebab tu orang kafir kata satu ketika, ni cerita beratus-ratus tahun ke depan, dia pendekkan cerita, dia kata apa? Orang Islam kalau kita perang dengan dia, sampai bila pun kita tak akan menang. Sebab orang Islam perang nak mati, kita perang nak balik jumpa Nabi ni, dia perang nak mati. Maka kalau kita nak menang dengan orang Islam, kita rosakkan pemikiran dia. Ini orang kafir buat. Dia masukkan unsur hiburan. Anak-anak kita lebih banyak kat konsert daripada kat surau, kat majlis ilmu. Anak-anak kita yang perempuan lebih hafal nama-nama penyanyi Korea daripada sahabat-sahabat Nabi. Yang lelaki lebih hafal nama pemain bola sepak daripada sahabat-sahabat Nabi. Itu dia trik orang kafir. Apa? 4S sport, smoke, sex, 3S saya lupa dia. Screen, wayang. Smoke, rokok. Sport, sukan. Seks. Dalam cerita kartun pun ada bercium. Tengoklah. Screen, wayang. F, fashion. Budak kita lebih sibuk yang itu daripada sibuk agama. Baik, Mus'ab ni bila akhirnya tentera kafir Quraisy ni, dia serang Mus'ab. Dia kerat tangan Mus'ab sebelah. Mus'ab masih lagi, dia pegang tangan dia dengan tangan dia lagi sebelah. Dia jerit lagi, wa ma Muhammad. Bila dia pegang tangan sebelah ni boleh pegang apa? Dah putus. Tak boleh pegang pedang, tak boleh pegang apa. Itulah dengan bendera dia buat tu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Surah Ali Imran. Sekejap. Surah Ali Imran. Kalau tak salah surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 144. Tu dia. Dia potong cantas tangan lagi sebelah. Diberitakan dalam satu buku lain, bukan buku ni tak cakap, ada buku lain mengatakan apabila putus tangan lagi sebelah tu, dia masih lagi jerit tu, dia jerit lagi perkataan yang sama, bendera tu dia pot macam ni tuan-tuan. Ada yang kata macam ni, ada yang kata gigit. Dia tak nak bendera tu jatuh. Masih lagi jerit yang sama. Sudahnya matilah lama kelamaan. Dia pendekkan cerita,
Apabila tamat selesai peperangan Uhud, maka Rasulullah pun kumpulkanlah para syuhada, cari para syuhada. Rasulullah nampak mayat Mus'ab, menangis tu Rasulullah, menangis Rasulullah. Dan dalam peperangan Uhud ada satu peristiwa yang Rasulullah cukup sedih. Apa dia? Kematian pakciknya Hamzah bin Abi Talib oleh Wahsy, yang melempar lembing oleh Wahsy. Tapi alhamdulillah hujung-hujungnya Wahsy pula masuk Islam zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, tak salah. Dia pula guna lembing yang sama, dia bunuh Musallamatul Kazzab yang mengaku jadi nabi, digunakan tu. Baik, Rasulullah dalam keadaan sedih pada pakcik itu dibunuh, tapi Rasulullah lebih sedih Mus'ab bila dia kira ada 70 liang luka, lebih 70 liang luka. Tuan-tuan, kita kena potong ikan, terkena tangan, kita punya adui, pergi klinik, mentang-mentang lah yang nguruskan tu misi, kena pula misi anak dara, dia punya adui panjang, dia punya mat arid sukun dia, adui. Ini 70 tusukan. Tuan-tuan fikir sakit tak sakit macam mana? Bila Rasulullah tengok tu, Rasulullah sedih. Rasulullah suruh sahabat, tolong kapankan dia, tak perlu mandikan, tutup dengan kain burdahnya, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala, punya apa kedananya Mus'ab ni, sehinggakan Rasulullah, sehinggakan seorang sahabat berkata, kami hijrah di jalan Allah SWT bersama Rasulullah dengan mengharap keredaannya, sehingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab yang tewas di perang Uhud. Tidak selai pun kain untuk menutupinya selain selai burdah. Andai ditarik ke kepala, terbukalah kedua kakinya. Andai ditarik ke kaki, terbukalah kepalanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tutuplah pada bahagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput. Macam tu sekali. Apabila Rasulullah berdiri di hadapan mayat Mus'ab, Rasulullah baca surah Al-Ahzab ayat 23 hingga 24. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma yabaddalu tabdila liyajziyallahu sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan walau sedikit pun. Berlaku yang demikian itu supaya Allah membalas orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyiksa orang yang munafik jika ia kendaki atau ia menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Rasulullah baca ayat ni depan pada mayat Mus'ab. Ada orang berjanji dengan Allah, maka dia janji dengan Allah. Kita janji dengan Allah satu hari berapa kali? 5 kali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul ke tidak? Kita kata tu, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku untuk Tuhan seru sekalian alam. Betul ke? Betul ke? Soalnya betul ke? Cakap boleh, betul ke? Kalau cakap boleh tapi tak betul, itu munafik. Kalau orang Islam yang beriman, dia mesti selarikan cakap, hati dan perbuatan. Kalau betul kerana Allah Ta'ala, maka betul-betul lah kerana Allah Ta'ala. Bukan bermain-main, bukan depan kata lain, belakang kata lain. Kalau depan kata lain, belakang kata lain, itu munafik. Dan syarat jadi orang munafik mesti orang Islam, dan orang munafik letaknya di neraka yang paling ke bawah. Orang kafir pun tak masuk. Tu dia nak kena faham tu. Dan akhirnya Rasulullah mengarahkan pandangan sayunya ke medan perang serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab bin Umair yang terlentang di atasnya. Rasulullah pun berseru. Ni dia. Sebab itu kita kalau pergi umrah, kita kalau pergi haji, antara tempat yang kita betul-betul digalakkan pergi kan medan Uhud. Bukan pergi tengok orang berquran, bukan pergi tengok kelambu Kaabah, medan Uhud.
Pergi. Apa Rasulullah SAW bersabda? Inna Rasulullah yashhadu annakumul syuhada'u indallahi yaumil qiyamah. Semuanya Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahawa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian Rasulullah sambung lagi, ayuhan nas zuruhum wa'tuhum wa sallimu alaihim fawallazi nafsi biyadihi la yusallimu alaihi muslim ila yaumil qiyamah illa raddu alaihi salam. Wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Rasulullah kata mereka ni syuhada Uhud. Rasulullah suruh, wahai manusia, ziarah sahabat-sahabat syuhada Uhud ini serta ucapkanlah salam demi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai nyawaku. Tidak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka selain pasti mereka akan menjawab. Arwah-arwah syuhada itu akan jawab salam kita. Sebab itu kita digalakkan pergi ke medan Uhud, beri salam. Tak kerti, Assalamualaikum ya ahli syuhada, cukuplah, lasah dia. Jangan beri salam. Jangan terlalu sangat nak tengok teks. Aku tak hafal. Sudahnya tak beri salam pun. Bagi dia salam kalau tak tahu. Kadang-kadang masa belajar tu tahu, sampai depannya tengok depan terkesima, terharu, tak boleh nak baca. Terus tak boleh nak cakap. Macam mana nak beri salam? Bagi je lah salam. Itu. Nampak? Itu dia peristiwa perjuangan Mus'ab, meninggalkan kemewahan dunia. Ini yang kita nak hantar ajar anak kita, tinggalkan kemewahan dunia semata-mata untuk agama. Ini baru diambil sikit handphone dan gila macam meroyak macam kena sambut hantu. Ya, ada ambil handphone, ya Allahu Akbar, mak bapak mati pun tak macam tu lah. Dia punya meronta, hentak-hentak kaki. Umur dah 25, hentak-hentak kaki. Mengadu. Ya, lupa diri. Sedangkan Allahu Akbar, pelik, kita kata pelik. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada dalam ni jadi seperti Mus'ab. Azam. Kita ni dah tua ni nak jadi macam Mus'ab boleh, tak ada masalah. Mus'ab mati umur 40 tahun. Dia masuk Islam umur 29 tahun. Dalam 11 tahun. Ni siapa yang 40 nak jadi macam Mus'ab, silakan lah. Bukan suruh pergi perang mati, tidaklah. Jiwa agama tu. Begitu. Itu gunanya kita belajar sirah. Kita kaitkan dengan diri kita. Bukan sekadar kita belajar fiqh, kita belajar tauhid, sirah kita tak tahu. Sirah penting, tuan-tuan. Sirah penting. Kita kaitkan diri kita. Macam mana aku dah sekarang ni? Sepatutnya aku macam mana? Sekarang aku macam mana? Sepatutnya aku ni macam mana? Bila anak muda, aku ni orang muda, sepatutnya aku macam Mus'ab, tapi aku ni macam mana sebenarnya? Macam siapa sebenarnya? Itu kita kena ingat. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, itu dari kisah Mus'ab. InsyaAllah andai kata diberi peluang pada masa-masa akan datang, kita pergi sahabat-sahabat yang lain pula. InsyaAllah ada golongan wanitanya, ada golongan ni. Kitab ni diambil daripada Rijalu Haula Rasul, lelaki-lelaki sekeliling Rasulullah. Dia ada An-Nisa Haula Rasul pun ada, tapi bahasa Arab lah. Kita cari bahasa Melayunya. Pun saya tengah cari kitab tu, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk malam ini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang baik datangnya daripada kelemahan dan kejahatan diri saya. Mari sama-sama kita pesan pada diri kita, tanamkan sikap mencari ilmu agama. Dah cukup-cukuplah ilmu dunia, ambil seadanya. Tapi ilmu agama ni yang akan menjaga kita dari di akhirat kelak ni, ilmu agama lah sebenarnya. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surat Nu'as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.